Itu nombor satu. Buka puasa mesti halal. Kalau tuan-tuan buka puasa makanan yang haram, tuan-tuan puasa sehari untuk tu Tuhan tolak. Tuhan tak terima puasa orang yang berbuka dengan makanan yang haram. Rasulullah SAW bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju' wal 'atash." Berapa banyak orang puasa, dia tak dapat apa-apa hasil puasa dia, mereka lapar dan dahaga. Betul tuan, kalau sekiranya kita puasa kita dapat takwa, betul-betul nak takut dan takut dapat takwa, kita berubah, kita akan berubah. Tapi biasanya dia tak berubah, jadi macam tu juga. Bulan Ramadan ramai orang terawih, lepas Ramadan dia tengok, tak ada orang, dia kembali jadi cara lama balik. Kemungkinan tuan tak kena cara dia. Antara benda yang tak kena, dia berbuka dengan makanan yang haram. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Ya ayyuhal rusul, kulu minat tayyibat wa'malu salihah." Wahai Rasul, kata Allah, makan yang baik-baik, makan yang halal. Wa'malu salihah, kerja dalam amal soleh. Dalam mengupas ayat ini, Al-Ghazali kata apa tuan-tuan? Dia kata dalam ayat sekali ini ada dua perintah Allah. Perintah pertama, kulu minat tayyibat, makan yang baik-baik, makan yang halal-halal. Perintah yang kedua, wa'malu salihah, kerja dalam amal soleh. Allah dulukan perintah makan yang halal, baru datang perintah yang kedua, kerja dalam amal soleh. Berarti dengan kamu makan yang halal, baru boleh buat amal soleh. Kalau makan yang haram, kamu takkan boleh buat amal soleh. Allah pula menyebut tentang makanan tak ada benih dari pokok. Benih apa kita tanam, pokok itulah dulu. Apa yang masuk, itulah keluar. Baik itu tuan-tuan tolong kasihan pada anak dan isteri kita. Bawa bagi rezeki yang halal, jangan campur yang haram. Kalau tuan-tuan mau jadi tuan-tuan baik, jadi baik, buat ibadat, taat kepada Allah, pastikan apa yang kita makan halal. Kalau tuan-tuan mau anak-anak tuan-tuan, isteri tuan-tuan jadi orang yang baik-baik, pastikan rezeki kita bawa balik itu rezeki yang halal. Datanglah perintah Rasul, thalabul halali fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut rezeki yang halal itu fardu atas setiap manusia. Jadi kita yang kita nak buat ibadat, pastikan betul-betul makanan yang kita makan itu halal. Di sudut pendapatan dia, sumber dia, di sudut zat dia, cara sembelihan dia, cara bersuci atau bersih dia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati sekalian, dia cuma nak cerita satu kes. Ini berlaku tuan-tuan. Ini cerita 20 tahun dulu. Saya ajak Pulau Kampung. Masa tu saya di Pulau Kampung lagi di kampung. Datang seorang hamba Allah, dia pemuda Timur. Dia jumpa saya, dia kata, "Ustaz, saya masuk Islam." Dia tunjuklah bukti yang dia masuk Islam. Keluarga dia buang dia. Kemudian dia tak ada tempat bergantung. Minta perlindungan kepada saya. Saya kata, "Alhamdulillah. Ini faham. Ustaz ini faham. Itu kalah tu rumah angkat hang. Anak-anak saya ni semua saudara mawar. Kami ni semua orang Islam ni, semua saudara mawar kita." Tuan nak rahim dia satu majlis. Saya sediakan satu tempat, satu bilik di markas. Akan menulis saja kau. Saya hantar ustaz untuk mengajar dia. Lebih kurang sebulan dua dia duduk di situ. Saya tanya dia, "Kamu dulu masa kamu belum Islam, kamu kerja apa?" Dia kata dia tolong pak dia. Bapak dia seorang pengusaha kilang mi kuning di lahan ibu. Kalau macam tu apa boleh duduk kat kami cara-cara buat mi, boleh ustaz. Saya beli satu mesin yang kayu katakan 25 ringgit pada tu. 2 kilo tepung tuan dapat 5 kilo mi. Dah habis mi siap tuan. Dia kata kepada ustaz, "Mi kita ni tahan 2 hari ya ustaz." Saya kata di kedai seminggu pun tahan. Dia kata, "Bu minyak babi ustaz." Dia kata, "Takkan bu minyak babi kot. Takut pun apa, saya ada bu. Saya yang kau ini tak ada minyak babi." Allah. Kalau ustaz tak percaya, ustaz beli mi di kedai yang bukan Islam tu, ustaz simpan seminggu. Sampai habis buku dibagi, dia hantar kat makman. Sampai pengguna berbina, dia pergi cek dengan SMS trip, cek tengok ada minyak babi tak tidak. Tapi jalan paling mudah ustaz dia kata, yang paling mudah sekali, ustaz simpan minggu seminggu, ustaz tarik lagi puteri. Ni orang ni kita bagi puteri. Di tengah-tengah dia berlendir ustaz.
Tengah-tengah orang ni dia berhenti. Di luar dia elok, tapi tengah-tengah tu dia berhenti. Hakikat ni dia basi Ustaz. Cuma bila disatu dengan minyak babi di luarnya, minyak lain campur minyak babi, maka dia kata itu yang menyebabkan tak basi. Mi Ustaz ada minyak babi. Ayah pun ada berapa kilo minyak babi itu sudah buat bumi. 90% makanan yang kita makan hari ini diproses oleh orang bukan Islam. Apa jaminan? Apa jaminan Muslim? Jadi kita jaga apa? Kena berhati-hati. Jangan tempah itu dah. Itu berat sangat dulu. Ada kadang-kadang kita terlepas pandang. Penggunaan telur. Tak kira lah. Biasanya telur ayam. Kita guna telur ayam. Telur ayam tuan-tuan, jadi kata bagi tuan-tuan, kulitnya tak basuh. Di pasaran yang jadi kita itu kulitnya tak basuh. 100% tak basuh. Bila tak basuh, kulitnya tak dibasuh, kulit telur ayam itu bernajis. Najisnya bertaraf mutawasithah. Ini saya ngomong. Sebab saya selalu pergi ladang ternak ayam. Dekat apa dulu, kampung namanya dah makan. Dia belah ayam itu tutup-tutup. Telur ayam tuan-tuan, dia ambil dari ladang, dia lumpuh, ada dua jenis. Satu cuci, satu tak cuci. Yang baru datang dari ladang tu memang tak cuci. Penuh dengan najis lah tuan-tuan. Tai ayam. Ayam tak mana tak ada, dia tabu. Kemudian tuan dia cuci macam mana? Ada cawan tu satu, ada tolak kecil, dia celup, dia ambil telur tu, dia sapu-sapu sikit-sikit. Dia memang tak basuh. Kalau dia basuh, telur tu rosak. Memang rosak. Lepas tu dia sapu-sapu lebih kurang. Kita nak guna dia wajib kita basuh. Kena basuh. Tuan-tuan terus pada roti canai. Roti canai telur. Tuan-tuan pilih. Roti canai telur satu. Dia kata baik. Apa yang dia bawa? Di tangan tuan-tuan minyak. Dia pegang telur. Dia cekik. Pang dia balik. Tangan tali juga. Tu dia ada ni. Bagus buka pasar. Roti canai si ayam. Maka makan tadi. Mata-mata. Bertabak. Cap-cap. Apa saja yang menggunakan telur tak basuh. Kemungkinan besar dia bernajis. Makanan kita bernajis. Lepas itu tidak basuh. Mengalirkan air hilang warna masak dan bau. Oh, tuan-tuan lihat. Jadi Ma'ruf al-Qarti pertama sekali dia pesan fanzur ala syai'in tuti. Tengok atas apa kamu berbuka. Buka sesuai dengan makanannya halal. Halal juga. Yang kedua, walaupun halal, jangan makan banyak. Halal, walaupun halal, tak boleh makan banyak. La tumitul qalba bikasratil ta'am wasyarab. Innal qalba kazar'in yamutu idza kasura 'alaiha al-ma'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu matikan hati kamu dengan banyak makan dan banyak minum. Banyak makan, banyak minum tuan-tuan mematikan hati. Sifat madhumah yang kedua yang dinamakan syarhul ta'am, makan banyak. Ada orang makan banyak? Makan banyak. Kita pergi ziarah dia tengok dia buat kerja. Mak kerja kuat kan? Oh ya Ustaz, dan barang mahal. Ayam pun dah balik 11 kilo. Jadi barang mahal kena kerja kuat Ustaz. Dia kerja kuat pasal nak makan. Kita sompak dia makan. Dia makan 10 tu. Penuh dia. Ni ujian, dirusuh. Ayam goreng dia pun penuh. Makan banyak kan? Nak kerja Ustaz. Kerja kuat nak makan. Makan kuat nak kerja. Dia makan sejak dia makan. Dia makan di dapur, dia gerak di jabat. Dia singgah nanti kata singgah berak. Dia ada lumpur ni menjadi tak dia orang kata. Janganlah macam tu. Walaupun halal, jangan makan banyak. Karena Nabi kata dengan banyak makan ini mati hati. Apa tanda mati hati? Ada dua kata Ibn Abbas dan tak hitam. Yang pertama tanda mati hati, kita tak rasa rugi ketika meninggalkan Tuhan. Sedap-sedap mengajar dulu. Ketika tahajud tak rasa rugi. Tak baca Quran tak rasa rugi. Tak buat ibadat tak rasa rugi. Tanda yang kedua, tak terkejut bila melakukan maksiat. Buat maksiat tak rasa apa-apa, macam tak rasa bersalah. Inilah orang beriman tuan-tuan sekalian. Dia buat dosa kecil, dia rasa macam bukit tumpuk atas kepala. Orang-orang munafik buat dosa besar, dia anggap macam lalat hingga kat hidup. Karena hati dia dah matikan hati dia.
wasilah. Nabi kata jangan matikan hati kamu dengan banyak makan dan minum. Bagaimana alfa? Maka sesungguhnya hati itu kan zar'i, macam tumbuh-tumbuhan tanaman. Yang mutu idza kasura 'ala halma, matilah tanaman itu apabila banyak sangat katanya air. Padi pun sudah dua mati. Sawit itu kena 3 bulan sudah mati. Sawit itu mati. Hati kita banyak makan, banyak minum, dia boleh mati kita. Bila hati mati, mana Allah kita boleh berjalan nafas lazat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makan dengan banyak makanan. Baik itu kata mana makhluk. Yang kedua kita kena pastikan ketika kita berbuka, wa indaman tuqir, dengan siapa kamu berbuka. Kita ada di masjid surau. Di surau masjid itu yang berbuka puasa imam, bilal, ada ustaz, ada jemaah. Selepas itu kita 10 minit masuk pada waktu maghrib itu buka puasa, ada 10 minit itu dah mayang maghrib. Mayang maghrib 10 minit tahan alhamdulillah. Paling lewat 15 minit. Jadi buka puasa mana tu? Lepas makan makan. Pokoknya kecil. Orang sunat mana makan tadi. Dia lah buka puasa di masjid rumah, ayah buat tu makan sikit-sikit. Dia buka puasa di rumah. Makan semua. Apa yang ini pasal Ramadan budak dia dia makan semua. Orang ada Malaysia ada maghrib kali. Isi dia tabah. Orang ada Malaysia tu jom tarawih. Alhamdulillah. Cakap tak apa. Isi dia dulu dia pun ada kali jauh belakang. Kena imam dah hafal Quran pula, baca panjang pula. Dia tu belakang bagi imam, malam jadah imam baca. Tak ada murah, makan sikit-sikit. Lagi kurang sudah makan, lagi kuat sudah mengerjakan ibadat. Karena bukan dunia akhirat dua yang berlawanan. Tuan menuntut keladatan dunia, tuan akan dapat keladatan akhirat. Tuan menuntut maka kata tuan mengajak masyarakat, tuan membelakangkan maghrib. Dunia dan akhirat ibarat maghrib dan masyarakat. Matahari naik, matahari jatuh. Tuan mengajak matahari naik, tuan belakangkan matahari jatuh. Tuan mengajak matahari jatuh, tuan membelakangkan matahari naik. Dunia bukan tempat solong tuan, tempat kita buat ibadat. Ambil dunia ini sekadar untuk kita buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu pastikan kita berbuka puasa dengan orang yang buat ibadat. Dia makan sikit, kita makan sikit, kita makan banyak, kita malu pada. Kita kawan orang makan banyak, kita makan banyak. Tuan tak percaya, tuan kawan dengan orang ganang. Dengan tuan ganang. Dia kata kita buka berapa? Setiausaha saya gagal, dengan saya gagal. Betul tak? Kita kawan orang yang buat ibadah makan banyak, kita kena ikut dia. InsyaAllah. Yang ketiga, wa ta'ami man ta'kul, makanan siapa kamu makan? Memanglah Ramadan ni orang suka hantar makanan di masjid, surau. Tak kadang-kadang yang hantar makanan tolong pun tak pakai. Pakai semua pendek. Dengan diri dia tidak beramanah. Macam mana dia nak amanah dengan makanan yang dia bawa? Dia pergi beli mi mana Cina buat, mana dia boleh bagi kita, apa kita? Itu yang Pak Yadi tak kata saya bilang orang gue. Pak Yadi rumah dia sebelah beli baru. Dia pergi duduk kat masjid tu buat ibadah. Lepas subuh tu duduk di peranda masjid tu, di kaki lima masjid. Duduk zikir lah, baca Quran zikir. Tiba datang satu kereta masuk. Masjid 320. Pon dia buat tak payah ni. Masih angkat kepala, dia buka macam ni, dia tunjuk. Dia buat tunjuk, orang tengok di belakang ada apa. Paling pentung lah, dia tengok apa. Dia belakang mereka dia. Tengok bonet dia buka. Paling dia angkat bonet. Dia tengok pisang naik, penuh bonet. Pisang naik. Paling dia tengok pula kawayan nak pisang. Akan buat apa ni? Paling dia pergi belakang, tutup bonet belakang. Buka pintu. Dijual pisang, beli luar kajang. Dia tak tahu yang boleh kena. Tutup orang lagi, pakai luar kajang. Pisang. Jadi beli kita, sebab tak beli luar kajang. Oleh itu tuan-tuan, maklum tekankan pada kita supaya dalam waktu puasa ni jaga-jaga sungguh-sungguh lah dalam masalah makan dan minum, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, yang pertamanya kita kurangkan makan buka masa ala kadar. Kita biasa saja, jangan lebih-lebih. Yang keduanya, tuan-tuan tekan nafsu kita, tekan buat ibadat. Karena tuan-tuan nafsu ibarat kanak-kanak kecil. Kalau tak hilang, dia berisu sampai ke tubuh. Budak kecil, dia kira nak
didik mak dia. Bagi dia susu tu paling enak sekali. Pada sana tempat ada makanan kelasan di situ, serilek, pisang lenyek, ubi kentang, semua sedap-sedapnya. Kita bagi kat dia buah pisang lenyek, dia betul. Dia tak tahu. Dia kira nak susu dia. Macam kita tu, kita susu. Padahal zikir tu, zikrullah, lazat. Bangun malam, enak. Baca Al-Quran, manis. Ini semua ibadat sedap-sedap, orang sedapnya. Tapi tak mahu dengar televisyen. Gusti. Itulah yang sedap bagi dia. Macam budak-budak lagi suka susu ya. Takkan kita nak biar sampai ketua tengok televisyen, tengok Gusti. Kamu umur dah 70, 80 nak mati. Quran tak tahu baca lagi, sembahyang pun tak mana. Masjid pun tak pergi. Tak takut dengan Allah. Kita paksa, macam ibu paksa anak dia. Jangan tu menetik umur dah 2 tahun, gigi pun dah banyak, aku tak nak menetik. Habis mak dia buat apa? Percaya akak suntuk. Pitanya akak suntuk tu tak kumpul pasal. Kemudian dia ambil air tu sambung kepala ketik mak dia. Jadi mak budak ni bilang menetik, isap-isap ketik, pahit. Apa yang dia tinggal? Dan bagi dia pisang tak tahu. Bagi dia tu perut. Dia rasa sedap sekali. Dia tak mahu ada susu tuan-tuan. Dia minum pisang lenyek. Dia tak mistuk, dia tak moy, dia tak lagi. Kita pun itu, kita boleh merasa kita sampai zikrullah, kelazatan munajat, kemanisan baca Quran dan sebagainya. Kita berkira dunia kita televisyen juga hiburan. Kita kena paksa nafsu kita paksa, kita tekan macam ibu menekan anak tadi. InsyaAllah bila Allah Taala kesian pada tuan-tuan, dicampur rasa kemanisan munajat, keseronokan baca Quran, tuan-tuan akan sibukkan diri tuan-tuan dengan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah inilah dia takbir Ramadan tuan-tuan. Jadi sebelum saya duduk di tuan-tuan sekalian, sini saya iklan saya di belakang tu. Buku ada adik-adik tuan-tuan di Perak apa semua. InsyaAllah kalau tak apa-apa, 1 kelas 9 akan datang ni, saya akan buka kelas pengajian pondok di Mahat saya. Tapi 1 kelas 9 ni sudah buka kelas pengajian pondok. Dan saya sekarang ni sedang menyiapkan tempat-tempat penginapan warga-warga pondok. Yang pertamanya bagi golongan muslimat yang single, yang tidak ada pasangan. Kita buka semua jenis, tak kira umur berapa boleh. Jadi alhamdulillah tuan-tuan sekalian, kalau siap semua binaan ni, dia ada 2 bangunan besar tu panjang. Ada dengan 14 pintu. Satu pintu tu ada 2 bilik. Macam hotel rasa, satu pintu ada 2 bilik. Satu bilik tu saya akan letak 2 orang muslimat. Jadi 2 pintu 4 orang. Satu pintu tu ada 4 orang. 14 kali 4, lebih kurang 50 orang insyaAllah. Boleh buat insyaAllah. Dalam tu ada pelak, ada kipas angin, semua ada. Semua. Dia ada hall, 1 hall, 2 bilik, ada tempat masak dan ada bilik air dalam rumah tu. InsyaAllah. Pengajian, penginapan semua saya bagi secara berjumlah. Mereka duduk mengaji buat ibadat. Bagi muslimin, bangunan 2 tingkat tu, dia tak ada bilik air dalam bangunan, bilik air dengan luar bangunan. Orang hamba orang jantan, takut apa, orang berbalas, orang malam nak tu. Lepas tu ada tempat masak macam tu. Bagi yang lelaki, saya cuma ada 6 pintu ya. Kita akan repair bagi elok, ada 6 pintu insyaAllah. Jadi pengajian kita secara percuma, kemudian penginapan tu kita sediakan percuma. Cuma bil air tu kita kira kemudian bil air insyaAllah. Jadi lokasi dia di sekolah saya, di Mahakam Istiar, Batu Hambang, dekat ruas sejarah insyaAllah. Dijangka tuan-tuan 1 belas bulan ini akan bermula beroperasi. Sebab tuan-tuan saya merancang untuk kitab-kitab biasa mengaji di pondok tu, saya nak baca balik. Saya masa mengaji itu saya berminat sungguh-sungguh ilmu tasawuf dan ilmu usuluddin. Saya akan baca kitab usuluddin bermula dari bawah. Matan Mubarahin, naik Faridatul Barahin, usul tauhid, naik lagi yang Naji Jurus Samin dan juga usul takwil. Kitab ini saya akan baca balik. Kemudian ilmu tasawuf nak bermula tuan-tuan daripada bawah juga. Bermula daripada Bidayatul Talibin, naik lagi Fathul Rasyah, Bidayatul Salikin, Sayyidul Salikin, Minhajul Abidin dan juga kitab Hikam insyaAllah. Saya akan takbir kita belah pagi lepas sembahyang subuh, kemudian terus tengah kali saya akan baca 2 kitab ya, usul dan tasawuf. Anak saya tuan-tuan, dulu saya ingat tuan-tuan kita pergi ke rumah luar di Yaman, dia mudah balik. Jadi anak saya ni macam dia duduk di Yaman, dia mengaji pondok kalau Mustafa, dia nak mengajar kita fiqh. Sebab dia mengaji sana banyak mengaji ilmu fiqh. Jadi dia akan baca kitab Matan Hadis Sujah, Tafsir Naja, Ibadul Muhtadi dan juga Mus'aib Badrin.
Dia pun akan baca 2 kali juga untuk bertiga kita dengan lepas maghrib insya-Allah. Telah berjalan setiap hari. Jadi kalau tuan-tuan ada cuti dan tidur pada waktu minggu pun kita alu-alukan, tak ada masalah. Ada penginapan semua adalah insya-Allah kita sediakan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati sekalian, Allah Taala bagi kita tak sama. Saya duit tak ada, tapi saya ada sikit ilmu ya. Saya tawarkan pengajian secara percuma. Itu ya. Kemudian ada orang, dia tuan-tuan kebanyakan yang main jumpa saya tu, mereka tak mampu. Saya ada tak ada orang bakal nak mereka. Nak buat pondok, satu pondok 15 ribu. Saya dah buat 3 tahun dah tuan-tuan. Tak boleh jalan, sebab orang tak ada duit nak buat. Tapi ni maaf saya, ni ada bangunan. Saya buat macam rumah teres. Siapa nak bagi mari. Cakap ni tuan-tuan, orang banyak telefon saya muslimat. Dah 10-15 orang dah telefon. Muslimin tak ada lagi sebab dia muslimun. Muslimun dia. Tapi yang kelamin tu kan sampai jumpa saya. Sebab kita yang kelamin, saya ada 6 pintu. Yang penuh 6 pintu, ada lagi di mereka orang wakaf. Maka tu buatlah sendiri, kacaulah sendiri. Ya, insya-Allah. Saya teruskan jadualnya. Mungkin tak setengah kita membangunkan suatu pondok. Saya pasang siren cukup untuk kuat bunyi. Mayang tahajud berjamaah. Bukanlah apa tuan, saya pun umur dah 61. Mak saya mati 34, mak saya mati 74. Kalau saya pun nak mati 74, ada 10 tahun dia ni. Jadi ibadat kita kurang. Jadi nak tumpang ramai-ramai makan ibadat. Bila ada orang ramai makan mayang tahajud, saya tak makan, tak takut dengar. Kalau kita ramai kita dapat kekuatan. Mayang tahajud, lepas tu mayang subuh, kemudian saya buat kuliah. Waktu makan zat, lepas itu juga akan datang masuk balik mayang sunat duha. Kemudian saya buat kuliah lagi sekali. Lepas duha, saya pasal keluar lah. Sebab saya banyak kuliah-kuliah di luar sana. Jadi oleh itu tuan-tuan sekalian, memanglah kos dia memang besar tuan. 2-3 hari lepas kontraktor minta saya 20 ribu. Nak beli pakai, pasang pula, pasang lampu semua, bangunan tu. Memang belanja yang besar. Satu pintu pun renovate, kita buat bilik-bilik, dicecok, belanja 10 ribu. Jadi saya dah habis tak 1 ribu lebih. Dan banyak lagi saya perlukan tuan untuk sebulan ini. Jadi kalau ada tuan-tuan bersimpati dengan saya, sebab saya sejauh penyikat ni, saya amat dan salah tuan-tuan sekalian untuk sama-sama kita berwakaf. Sama ada untuk diri kita sendiri, apa sahaja untuk keluarga kita yang telah pergi meninggalkan kita. Ibu bapa kita telah pergi meninggalkan kita. Mereka ini ibarat orang yang sedang lemah di lautan, mengharapkan anak-anak di akhirat yang membantu mereka semua. Jadi tuan-tuan, saya nak sebut satu hadis ya. Nabi SAW menyebut, man hadara majlisal ilmi fi Rasulullah menyebut, man ja'al maut wa yatlubul ilma liyuhya bil Islam fa bainahu wa bainal anbiya fil jannah darajatan wahidah. Siapa yang mati sedangkan dia dalam menuntut ilmu, tuan-tuan mengaji itu mati. Tujuan untuk ilmu itu liyuhya bil Islam, untuk menghidupkan agama Islam dalam diri dia, keluarga dia, rumah tangga, masyarakat negara dia. Niatnya elok menuntut ilmu tengah mengaji mati. Nabi kata apa baina wa baina anbiya fil jannah darajatan wahidah. Bila dia mati, Allah letakkan dia mana satu tempat dengan para nabi di syurga besok. Jadi orang mengaji pun mati masuk syurga. Saya mengajar dalam mudah-mudahan dapatlah bersama-sama dengan orang yang mengaji itu. Kemudian tuan-tuan, apa pula hubungannya kita yang bersedekah? Hadis ini panjang tuan-tuan. Cuma diceritakan di akhirat besok. Orang yang mula-mula tuan-tuan sekalian menuntut di hadapan Allah untuk masuk syurga ialah orang mati syahid. Dia kata, ya Allah, aku dah habis korbankan jiwa raga aku untuk agamamu. Habis aku korbankan, maksud nyawa jiwa raga aku. Aku nak benar-benar layak masuk syurga dulu. Kata orang mati syahid. Bangkit ulama. Ulama kata, ya Allah, yang dia boleh mati syahid, dia tahu kelebihan syahid, aku ajar dia. Dengan ilmu yang aku bagi ke dia tu lah, dia tahu kelebihan syahid, dia berjuang, dia mati syahid. Dengan sebab aku, dia mati syahid, patut aku masuk syurga dulu, kata ulama. Bangkit orang sedekah. Dia kata, ya Allah, yang dia menjadi ulama, aku bagi duit ke dia. Yang boleh pergi Mesir, pergi mengaji, aku yang sumbangan. Duit aku bagi ke dia. Sebab itu akulah paling layak masuk syurga. Kalau aku tak bagi duit, dia pun jadi ulama. Kata orang yang bersedekah berderma. Maka Allah kalau masukkan orang yang bersedekah masuk syurga dulu, kemudian ulama, kemudian baru para syuhada. Jadi pentingnya tuan-tuan sekalian dalam bab ilmu ini, insya-Allah. Kalau saya tuan-tuan sekalian diizinkan dikehendaki Allah meninggal dunia, tapi saya dapat meletakkan satu pusat pengajian yang kukuh, yang ramai orang mengaji, insya-Allah disambung oleh anak saya, oleh murid saya yang lain. Jadi mudah-mudahan inilah habuan saya di akhirat besok. Tuan-tuan yang bersedekah berdoa pun, insya-Allah mudah-mudahan dapat mana kata balasan. Lokasi yang tuan-tuan sekalian untuk mudahnya bagi kita berdoa lumpur ni,
Kita keluar tu cakap jering. Sebab kita cakap jering tu kita menghayal berluas. Kita tengok batu jadi berluas. 10 kilometer sebelum sampai berluas tu adalah kampung namanya Batu Hambat. Dan tuan sampai kita tanya oleh orang kampung tu mana sekolah Ustaz Cili. InsyaAllah orang itu ada sanjuan. Kalau tuan-tuan cari tak jumpa juga, jumpa pada polis, tanya polis. Mana sekolah Ustaz Cili. Polis semua kena daerah. Itu saja tuan-tuan. Allah Alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'anil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana وتضرعنا وتعبدنا وتمن تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. دعوة بها سبحانك اللهم وتحية بها سلام وآخر دعوانا